Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Firdaus. Kembali lagi dalam Borak Takaful. So, video kali ini bagi saya adalah sambungan lah daripada video yang lepas, yang dimana kita dah tahu insurans ni adalah pelan perlindungan konvensional. So, bila kita dah tahu pelan insurans ni adalah pelan konvensional, automatik insurans ni adalah pelan yang tidak patuh syariah. So, hari ini saya akan terangkan kepada korang kenapa insurans tidak patuh syariah. So, mesti kita akan terfikir kan, kenapa insurans ni bersifat konvensional dan kenapa dia jadi tidak patuh syariah. Yelah, selama ni kita anggap insurans ni sama je macam takaful kan. Kita bayar tiap bulan ataupun kita carum tiap bulan, dan bila kita kena musibah, syarikat insurans dan takaful ni akan cover kita. Itu je yang kita faham kan. So, first kali benda yang paling penting adalah khusus pada sahabat-sahabat saya yang beragama Islam, kita kena maklum bahawa hukum mengambil insurans ni telah pun dikeluarkan fatwa oleh Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia sejak tahun 1979 lagi. Dan yang terbaru juga, Majlis Fatwa Negeri Selangor pun dah keluarkan hukum insurans ni juga pada tahun 2011. Jadi dah lama dah sebenarnya hukum insurans ni dah didedahkan pada orang ramai, cuma kita je tak tahu dan tak pernah didedahkan ataupun kurang didedahkan pasal ilmu takaful dan insurans ni. So, hari ni saya akan share lah secara ringkas 3 sebab yang menjadikan insurans ni tidak patuh syariah. So, sebab yang pertama menjadikan insurans ni tidak patuh syariah adalah wujudnya unsur riba dalam insurans. So, macam yang korang tahu, insurans ni berasaskan kontrak jual dan beli kan. Okey, dalam proses jual beli ni kita kena faham, bila kita beli sesuatu benda tu dengan sejumlah wang ataupun duit, maka kita akan dapat pulangan yang sama banyak. Betul tak? Tapi dalam insurans, kita bayar tiap bulan contohnya 200. Okay? Dengan harapan kita akan dapat cover ataupun claim daripada syarikat insurans sebanyak 200,000. Jadi dekat situ perbezaan jual dan beli tu sangat jauh. Kita bayar 200 tapi kita dapat 200,000. So dekat situlah berlakunya unsur riba ni dalam insurans. Tapi berbeza pula dengan takaful. Okay, memanglah kita carum tiap bulan, betul tak? Sama je kita bayar macam insurans tu kan. Tapi syarikat takaful akan bahagikan duit tu kepada 3 bahagian. Yang pertama, duit kita akan dimasukkan dalam tabung tabarruk. Andai kata salah seorang ahli takaful kena musibah, duit tu akan dikeluarkan daripada tabung tu. Syarikat takaful tak berhak ambil duit tu, dia hanya uruskan sahaja. Okay? Yang kedua pula, duit kita akan dimasukkan dalam unit pelaburan. Yang ketiga, duit kita tu jadikan sebagai upah pada syarikat takaful. Yelah, sebab dia dah uruskan duit kita tadi tu. Okey, sebab yang kedua pula menjadikan insurans yang tidak patuh syariah adalah wujudnya unsur gharar. Okey, jadi insurans ni wujudnya unsur gharar ni disebabkan oleh pelaburan diorang. Okey, seperti mana yang kita tahu, syarikat insurans berhak ataupun bebas nak buat pelaburan kat mana-mana sahaja platform yang ada dekat Malaysia ni. Sama ada patuh syariah ataupun tak patuh syariah, semua dia orang bebas. Jadi dekat situ wujudlah unsur yang tidak pasti, yang di mana hasil pelaburan yang kita dapat, kita tak tahu daripada mana duit tu datang. Okey, sebab yang ketiga pula menjadikan insurans ni pelan yang tidak patuh syariah adalah wujudnya unsur maisir. Mungkin ramai dah tahu maksud maisir ni adalah perjudian, betul tak? Korang jangan pelik pula kenapa insurans ni dikatakan ada unsur judi. Yalah, kalau masuk insurans ni kita mengharapkan perlindungan kan ataupun cover. Kita bukanlah main daun teruk ke ataupun kita tikam nombor kan, tak. Bermaksud dekat situ kita kena faham maksud perjudian tu macam mana sebenarnya. Okey? Perjudian ni adalah sesuatu pertaruhan. Tak kisahlah kita pertaruhkan duit kita ke, kita pertaruhkan kereta kita ke, motor kita ke, harta kita ke, asalkan ada unsur pertaruhan, di situlah wujudnya unsur perjudian. Jadi dalam insurans ni wujudnya maisir ataupun perjudian tadi tu apabila kita pertaruhkan nyawa kita sendiri pada syarikat insurans. Okey, contoh dia macam ni. Kita akan bayar tiap bulan pada syarikat insurans, betul tak? Jadi dengan kontrak yang kita buat dengan syarikat insurans tu, bila kita kena musibah, syarikat insurans akan bayar kita. Bila kita tak kena musibah, tak dapat apa-apa lah.
Dekat situlah unsur perjudian berlaku. Tapi tak sama pula dengan takaful. Takaful ni, bila ahli takaful kena musibah, duit yang dalam tabung tabarruk tadi akan dikeluarkan untuk diberikan sebagai wang pampasan kepada ahli takaful tersebut. So itulah 3 sebab yang menjadikan insurans ni pelan yang tidak patuh syariah. So sebagai kesimpulan, saya nak tujukan khas pada sahabat-sahabat saya yang sama beragama Islam dengan saya. Tolong pastikan kalau korang nak mengambil sesuatu pelan perlindungan, pastikan ia adalah pelan takaful. Dan pada sesiapa yang dah mengambil apa-apa pelan perlindungan, cek balik ataupun pastikan balik pelan itu ataupun polisi tersebut adalah daripada pelan takaful. Kalau insurans, segeralah ataupun cepat-cepatlah tukar kepada takaful. Jumpa balik pada ejen-ejen korang dan buatlah proses pertukaran kepada pelan takaful. Dan kalau korang tak ada ejen sekalipun, korang boleh kontak saya. InsyaAllah saya akan bantu korang buat pertukaran kepada pelan takaful. Boleh, tak ada masalah pun. Okay, kita sama-sama jaga kewangan kita supaya bersih daripada unsur-unsur yang tidak sepatutnya. Okay, itu saja episod kali ni. Saya harap korang faham dan tak adalah terasa apa-apa. Yalah, sebab benda ni sensitif sikit kan pada sesetengah orang. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang dalam Borak Takaful. Okay, macam biasa, kalau korang rasa video ni bermanfaat, bantu saya untuk like dan share pada kawan-kawan dan juga ahli keluarga kita. Kalau ada yang mengambil pelan insurans, pastikan kita share manfaat ni pada semua orang. Okay? Dan kalau ada apa-apa masalah ataupun soalan, boleh tulis komen di bawah ataupun boleh saja WhatsApp saya. Saya ada bagi link dekat bawah ni. Tekan saja, insyaAllah saya akan bantu korang semua. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Jaga diri, stay safe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.